Okay, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua. So, pagi ini kita akan mula perkara pertama yang kita ingin sampaikan, iaitu latihan practice komprehensif. Practice komprehensif dalam buku teks muka surat 123. 123, dan saya percaya semua boleh nampak paparan saya? Belum Okey, sekejap saya share dulu. Ini dia. Dah boleh nampak sudah? Okey, soalan nombor 10. Kepada yang mungkin awak belum jawab itu, silalah keluarkan buku latihan, jawab sekarang lah. Okey, kalau sudah kita boleh semak bersama-sama. Bersama-sama. Ya, so saya rasa cukup jelas bahan saya. Soalan 10. Masuk. Soalan nombor 10. Okey. Sebanyak 55 orang murid diminta memilih 2 aktiviti semasa cuti sekolah. Ada 55 orang. 55 orang. Okey. Dalam perbincangan kita. So 55 orang ialah bilangan set semester. Tengok bilangan set semester 55. 28 orang murid memilih aktiviti sukan. Manakala 21 orang murid memilih aktiviti khidmat masyarakat. Jika 12 orang murid tidak memilih sebarang aktiviti tersebut, berapakah bilangan murid yang memilih kedua-dua aktiviti tersebut? Dan kalau kita baca soalan 10 ini, dia tidak bagi apa-apa gambar raja kan? Gambar raja van dia tak bagi. Jadi kalau dia tak bagi, kita lukislah. So oleh sebab dia ada bagi set semester, kita lukis satu segi empat yang besar, dan di dalam itu ada 2 set sebab dia kata ada 2 aktiviti. Aktiviti yang pertama ialah sukan. So saya guna huruf besar S untuk wakil sukan, dan satu lagi huruf besar C untuk khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat. Tak kisahlah khidmat masyarakat awak nak guna K pun boleh. Up to you. Okey, dan 2 set ini mesti bersilang kerana ada murid yang memilih kedua-dua aktiviti. Sebab kita nak cari kedua-dua aktiviti. Murid yang nak pilih kedua-dua aktiviti ialah bersilangan antara 2 set ini. Kan? Bersilangan. Bersilangan. Okey, jadi ini ialah nilai X lah. Saya letak satu pemboleh ubah. Kita pilih pemboleh ubah sendiri. Persilangan dia ialah X. Di sini tak tahu berapa orang, dan kita nak cari sebab dia suruh kita cari berapa bilangan murid yang memilih kedua-dua aktiviti. Kedua-dua aktiviti maksudnya persilangan. Okey, tadi dia kata 28 orang sukan, pilih sukan. Jadi kalau persilangan sini X, berapa orang yang pilih sukan sahaja? 28 tolak S. Seperti semalam kita kata kalau sini 5, kita tolak 5 kan? So, S ini 28 tolak S. Untuk yang khidmat masyarakat punya aktiviti ada 21 orang. So, 21 tolak S untuk bahagian ini. Bahagian ini ialah murid yang memilih aktiviti khidmat masyarakat sahaja. Ini yang tadi itu ialah murid yang memilih aktiviti sukan sahaja. Okay. Dan kita ada 12 orang di luar. Iaitu dia kata ada 12 orang murid tidak pilih mana-mana. Tidak pilih mana-mana maksudnya pelengkap luar daripada 2 set itu. Dan kita tahu pada mulanya soalan kata keseluruhan berapa orang murid terlibat? 55 orang kan? Jadi kita jumlahkan nombor yang ada di dalam set semester ini jumlahkan, tambah semua yang ada di dalam petak ini, samakan dengan 55. Iaitu 28 tolak X, tambah 21 tolak X,
tambah 12. Di sini ada 4 perkara, 1, 2, 3, 4 kan. So jumlahnya, ini ya, semua kita tambah. Okey, samakan dengan 55. Dan lepas itu awak boleh guna kalkulator. Anda akan mendapat X itu ialah 6. X itu 6. So seperti yang telah saya beritahu semalam, soalan seperti ini awak perlu menyaling soalan. Lepas saling, lukis gambar Raja Van. Gambar Raja Van yang lukis itu, lepas itu jawab soalan seperti saya. Okey, saya bagi 10 saat untuk lengkapkan. Okey. Kepada pelajar yang mungkin ada pelajar baru masuk, tolong ya. Tolong sampai beritahu cikgu, takut nanti cikgu lupa ambil kehadiran awak. Saya semak sekali lagi. Fiona sudah saya. Okey. Jennifer, Jessica. Boleh Jennifer 先可以吗 Jennifer 跟得到吗？可以，可以。 OK， Michelle, Marilyn, Nashita, Hazim, Nazim, Nisterina, Nur Hidayah, Mirza, Nur Hayati, Pauline, Siti Shilawati, Siti Nur Shilawati ya, Stewart, Tracy, Vanessa, dua Vanessa. Okey. Dan saya dapati kalau yang ikut memang orang yang selalu ikut itu saja yang ikut lah. Yang tak ikut memang tak ikut lah. Dan memang ada sebilangan kecil itu, ada tak on off lah. Jadi kepada pelajar yang ikut dari awal sampai akhir kali ini, setiap kali Google Meet kita dia ada, mungkin kita bagikan jarang lah lepas buka sekolah nanti. Supaya semangat sikit. Okey, itu soalan nombor 10 tidak susah, soalan yang pendek tapi biasanya kita perlu lukis lah. Lukis gambar Raja Van. Tak semesti guna bulat dah, set X, set C tu, boleh segitiga ke, bujur ke, apa bentuk sajalah yang tertutup. Tapi bulat itu paling senang lah. Dan ingat set semester itu biasanya segi 4. Segi 4. Okey, satu lagi soalan yang kita nak bincang ialah soalan nombor 12. Sudah, nombor 12 soalan yang panjang. Okey. Kita mula soalan nombor 12 ini ya. Mungkin okey persatuan sejarah. Ini soalan panjang Persatuan sejarah dalam memperkenalkan permainan tradisional kepada 40 orang ahlinya. So di sini bilangan set semester 40 orang 40. Sebanyak 17 orang bermain chapel. Ini chapel ke? Tak pasti bacaan dia. So saya guna CE untuk wakil chapel ni ya. Awak kena ingat huruf itu biasanya memang satu. Tapi di sini saya guna dua lah sebab dia ada 3 jenis permainan yang ada 2 itu bermula dari C. Ataupun kalau you nak guna ABC saja pun boleh PQR ke SYZ ke terpulang Tapi CE di sini maksudnya chapel. 25 orang bermain batu serembang. So PS, B ialah batu, S ialah serembang. Sebenarnya saya pun tak tahu apa permainan ini Saya tak kenal. Kemudian 18 orang bermain congkak. Ini saya tahu. Congkak CO 18 orang. 8 orang bermain chapel dan batu serembang. 12 orang bermain batu serembang dan congkak. 3 orang bermain chapel, congkak dan batu serembang. Jika bilangan ahli yang hanya main batu serembang ialah 2 kali bilangan ahli yang hanya bermain congkak, hitung bilangan ahli. So saya rasa di sini di sini yang paling penting ialah gambar Raja Van ini. So mula-mula awak lukis 1 segi 4 untuk set semester. Lepas itu lukis 3 set itu bersilang satu sama lain macam saya. Kalau you nak 2 bulat atas, 1 bulat bawah, maksudnya terbalik pun boleh.
atas ada 2 persilang, bawah 1. Boleh. Saya ini atas 1, bawah 2. Sama. Semalam ada seorang pelajar, siapa yang tanya saya soalan itu? Lupa, Jessica ke siapa? Tapi betul lah, boleh guna sama saja, hanya dia punya atas bawah saja. Okey, dan cikgu sudah kata di sini ya, kita mula daripada yang belakang sekali. Belakang sekali di sini ialah ini. 3 orang bermain ketiga-tiga permainan tradisional. Dia main cepel, congkak, batu seremban. Semua dia main 3 orang. So, saya letak 3 di tengah-tengah. Biasanya kita akan cari yang tengah-tengah dulu. Baru pergi seterusnya. Yang luar ini 7, 8 ini itu paling akhir. Dia mesti persilangan cari dulu. 3 orang tengah-tengah. Boleh letak 3 di sini. Lepas itu naik ke tepang lagi 12 orang ini. 12 orang main batu seremban dengan congkak. Batu seremban BS dengan congkak CO 12. So ialah persilangan di sinilah. 12. Tapi 12 kena tolak 3 dulu. Terus di sini 9. 9. Ada nampak cursor saya kan? 9. 9. Itu cara kita buat dari belakang ke depan. Okey, lepas itu naik lagi 8 orang. 8 orang 8 orang main apa? 8 orang main chapel dan batu seremban. Chapel dengan batu seremban 8 orang. Sini. So 8 tolak 3, 5 di sini. Ada nampak 5? 5. Itu cara dia tengok. Kalau kita sudah letak 3 di tengah-tengah, yang lain itu sudah cepat. Sekejap kita boleh dapat sudah. Okey. 8. Lepas 8 tepang ialah 18. Dia kata ada 18 orang main congkak. 18 orang main congkak. Okey. 18 ini tidak dapat kita buat. Belum lagi dapat kita buat 18 congkak ini. Biarkan dulu. Kita tengok lagi 25 orang main batu seremban tak boleh buat. Sebab kita ada maklumat yang sudah tahu ke. Boleh. Batu seremban sudah boleh. 25 orang. So, you tengok bulatan batu seremban ada 5, ada 3, ada 9 tadi kan. So, dia kata seluruh dia batu seremban 25 orang. So, 25 tolak 5, tolak 3, tolak 9. Okey, so tinggal 8 di sini. Maksudnya 8 orang murid sahaja pilih batu seremban sahaja. Okey. Tapi 18 itu main congkak belum lagi Tunggu sekejap. Lepas itu 17 orang bermain cepel. 17. So 17 tadi pun belum kita dapat buat sebab di sini ada nombor 2 ini kita tak tahu lagi Sekarang kita nak tengok bagaimana nak cari nombor 2, nombor 4 di sini Okey, you ada nampak tak ayat terakhir dia kata jika bilangan ahli yang hanya pemain batu seremban. Mana hanya pemain batu seremban? Hanya pemain batu seremban ialah 8 orang awak sudah catat tadi kan 8 orang. Ini ialah hanya pemain batu seremban. Maksudnya main batu seremban sahaja 8 orang. 8 orang Okey. 8 orang. Lepas itu lepas itu dia kata bilangan dia yang main batu seremban itu 8 orang itu ialah 2 kali bilangan ahli yang main congkak sahaja. Hanya pemain congkak. Hanya pemain congkak maksudnya sahaja. Main congkak sahaja. 2 kali ganda. Dengan kata lain, kalau batu seremban itu 8 orang main, maksudnya congkak itu 4 orang lah. Sebab 8 orang ini 2 kali ganda. Dengan kata lain, 8 bahagi 2 kali lah. So, 4 orang sahaja main congkak. Di sini 4 orang. Tengok, saya kata 8 bahagi 2, 4. Lepas itu baru you tengok. Congkak itu semuanya berapa orang? Congkak itu 18 orang kan? Sini, tengok 18 orang main congkak. So, 18 tolak 4, tolak 9, tolak 3. Bolehlah kita dapat 2 di sini. Nampak tak? 18 tolak 3, tolak 9, tolak 4 sama dengan 2. So, pastikan semua nilai di dalam itu perlu kita dapat. Baru kita boleh mula jawab. Okey, kalau maklumat ini tidak dapat, memang tak boleh jawab. So, itu cara kita dapat. Lepas itu, chapel 17.
Bagaimana saya dapat 7 ini? 17 tolak 5, tolak 3, tolak 2. Dapat 7. Kan? Okey, Dan kenapa saya boleh dapat 2 di luar ini? Sebab mula-mula dia kata 40 orang ahli kan? So, you gunalah kalkulator 40, tolak 7, tolak 5, tolak 3, tolak 2, tolak 8, tolak 9, tolak 4. Tolak semua. 38 saja kan? Mana 2 orang pergi leh? Maksudnya 2 orang itu tidak suka main ketiga-tiga ini. Mungkin dia main chess ke main lain lah. Ada 2 orang. Dia kata 40 orang, tidak semesti 40 orang itu semua suka main chapel, batu seremban dengan congkak. Mungkin ada yang main kuli ke main lain lah. Ada 2 orang. So isikan ini ya. Mesti faham. Nanti memang ada soalan macam ini dalam peperiksaan SPM nanti saya rasa. Soalan yang panjang macam inilah, so awak kena faham. Awak kena faham. Dan soalan ini kalau you tengok soalan dalam buku test, dia ada satu simbol otak. Maksudnya itu adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. So jangan takut dengan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Jangan takut. Jangan takut. Cuba buat. Okey, sudah. Okay, alright. Jadi sekarang baru kita mula kita punya soalan A. Hitung bilangan ahli yang bermain batu seremban saja. Mana batu seremban? 8 orang sini kan? Tapi kita sudah ada 8 di sini. Tapi langkah kerja dia tadi kita kata batu seremban ini semuanya ada 25 orang kan? Tapi kalau batu seremban sahaja. So 25 ini tolak 5, tolak 5, tolak 3 dan juga tolak 9. Tolak 3 nombor ini 25 daripada batu seremban 25 tadi. Tolak 5, tolak 3, tolak 9 dapat 8. Tapi saya tak tunjuk macam petak kuning itu ada jawapan di sini ya. Awak boleh buat macam itu juga. Tapi langkah kerja dia seperti yang saya tulis di sini. Okey. Dapat? Okey, so seterusnya. Okey, B. Kita nak hitung bilangan ahli yang bermain kedua-dua cepel dan congkak. Cepel dengan congkak kedua-dua. Ada dia main cepel, main congkak. Maksudnya persilangan CE dengan CEO. 5 orang lah, 3 tambah 2, 5 orang. So 5 orang murid ini, 3 tambah 2 ini bermain kedua-dua cepel dan congkak. Kalau dia kata cepel dan congkak sahaja, itu 2 orang. 2 orang. Tapi dia tidak ada sahaja ataupun tidak ada hanya. So maksudnya 3 tambah 2, 5 orang. That's why saya kata kalau gambar Raja Bank ini kita boleh lukiskan, memang senang sudah untuk kita. Okey, dah? Okey. Soalan C. Hitung bilangan ahli yang bermain cepel sahaja. CE, cepel sahaja. So tadi cepel itu 17 orang kan? So 17 tolak 5, tolak 3, tolak 2. So 17 tolak 5, tolak 3, tolak 2. So jawapan dia 7. Jawapan 7. Itu cara kita jawab. Dan akhir sekali, berapa bilangan ahli yang tidak melibatkan diri dalam permainan tradisional? 2 orang lah. Iaitu gunakan semua 40 orang lah. Tolak 7, tolak 5, tolak semua nombor yang ada di dalam itu, tinggal 2. So 2 orang itu tidak melibatkan diri dalam mana-mana 3 permainan itu.
Dia tidak terlibat dengan congkak, tidak terlibat dengan patu seremban, tidak terlibat dengan chapter. Tiga-tiga tidak terlibat. Dua orang. Soalan yang cantik lah. Tapi tidak sukar sebenarnya. Tidak sukar. Tidak sukar. Okey. Jadi seterusnya agenda kedua, saya rasa kita buat ujian dululah. Ujian topikal 2. Jadi awak pusingkan buku latihan awak ke belakang seperti semalam. Sambung daripada muka surat semalam. Kalau semalam itu di sebelah kanan muka surat, sekarang di sebelah kiri lah. Ke atas. Dari belakang ke atas. Okey. Tapi mula dengan muka surat baru. Ataupun kalau dia muka surat semalam itu, muka surat akhir itu hanya sedikit di atas, awak boleh mula di pertengahan. Jangan bazir buku latihan lah. Okey dah semua boleh saya sambung Boleh bagi feedback, boleh sambung ke kita? Boleh. Okey So saya ini sudah dikira selesai tutup. So bab 4 totally selesai Bab 4 totally selesai. Jangan left group dulu kita teruskan ada yang saya nampak kenapa left mungkin line tak bagus mana ujian saya sekejap saya sharekan ujian saya. Okey, so semua ikut ujian kita bagi 20 minit, lepas itu kita sambung sikit lagi 20 minit. Ini dia, nampak semua kan? Okey, saya besarkan dulu. So awak tulis tajuk dia ujian topikal. Ujian topikal 2. Ujian topikal 2 tingkatan 4. Lepas itu tulis tarikh hari ini di sebelah kanan atas, iaitu 29 April 2021. Hari ini dalam sejarah. Okey, ujian topikal 2 tingkatan 4, kemudian tulis tarikh di sebelah kanan dia. 29 April 2021. Okey. Kemudian salin soalan, jawab semua soalan berikut, itu salin. Okey Okey, tulis di buku latihan di belakang buku latihan. Okey. Gracie, alright. So Gracie keluarkan buku latihan, buka ke muka surat belakang sekali Dan kita sekarang buat ujian topikal. Ujian topikal bab 2 seperti yang telah cikgu maklumkan semalam bab 2. Mana-mana bab 2 lah awak ulang kaji dalam buku teks saya kata buku teks Fiona, mungkin line tak bagus tu kadang-kadang geram juga line itu tak bagus saya faham, terutamanya masa kita nak belajar ni. Okey, jawab semua soalan berikut. Bahasa Inggeris tidak perlu saling bahasa Inggeris tidak perlu saling. Soalan 1. Soalan 1, tentukan nilai. Tentukan nilai nombor. Okey, tentukan nilai nombor berikut dalam asas 10. A dan B. A dan B Okey. Jadi sekarang kita sedang ujian topikal 2. Ujian topikal 2. Okey. Soalan 1, tentukan nilai nombor berikut dalam asas 10. Seperti yang cikgu maklum tadi, mungkin ada yang tak dengar. Ujian ini siap ambil gambar, hantar ke dalam grup masing-masing. Kalau you tidak mau hantar ke dalam grup umum itu, you hantar peribadi kepada saya pun boleh. Boleh juga. Okey. Mungkin ada belajar dia tidak mau jawapan dia ditengok oleh rakan. You hantarlah peribadi kepada saya. Dan lepas saya semak, saya akan kembalikan. Kalau you hantar peribadi saya hantar balik peribadi kepada awak. Kalau you hantar dalam grup umum itu, saya hantar balik grup umum. So, untuk pengetahuan, 4 wawasan 4 bestari, hasil kerja ujian topikal awak sudah cikgu semak semalam. Okey, sudah cikgu semak dan sudah kembalikan kepada anda. So, nanti kita nak buat ulang, bukan ulang kaji, buat pembetulan. Lepas ujian topikal ini Lepas ujian topikal ini. Okey, soalan 1.
Tentukan nilai nombor berikut dalam asas 10. Saya nak langkah kerja, Lepas itu yang sudah siap soalan 1 itu soalan 2 lah. Tukar setiap nombor berikut kepada nombor dalam asas yang diberikan dalam kurungan. Kalau tidak faham soalan, boleh maklumkan. Boleh tanya. Saya besarkan lagi. Okay. Jadi kepada rakan yang belum masuk, masih boleh masuk lagi ya, haraplah. Feronia Bing Maji ini sudah lama tidak masuk. Oh. Ivan Yen tidak ada hari ini. Nozrina Musa minggu ini tak ada. Minggu ini ada, hari Selasa saja. Besok semalam dan hari ini tak ada. Nur Kamisha minggu ini langsung tak ada. Shaleha Pindi Bujang tak ada minggu ini. Tracy Aling tak ada. Mungkin line dia tak ada lah. Fabian tak ada. Fatih Nur Fazana tak ada. Florence Agi tak ada. Okay. 4 wawasan memang ramai tak ada. Yang ada pagi ini 5 orang je. Terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih. Dan saya percayalah, yang hadir itu mesti akan mendapat sesuatu. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari nanti. Okey, tunjukkan langkah kerja. Okey. Okey. Soalan 1 dan 2. Kita hanya ada 4 soalan, 1, 2, 3, 4. Okey, sudah semua? Boleh kita teruskan soalan yang seterusnya? Dah kah? Soalan yang pendek saja kan? You saling bahasa Melayu saja, bahasa Inggeris tak perlu saling. Okey.
Boleh ah? Siapkah? Kalau boleh kita teruskan soalan seterusnya. Sudahkah? Dah, cikgu. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Okey, soalan 3 dan 4 sekarang. Nah, ini dia, 3 dan 4. So, selesai ya. 4 soalan saja. Soalan 1 AB, soalan 2 AB, soalan 3 ABCD tambah tolak saja. Soalan 4 satu soalan saja, 3 markah. So, tulis langkah, tunjukkan langkah. Lepas itu ambil gambar terus hantar. Ambil gambar terus hantar. Hantar kepada cikgu sendiri pribadi boleh. Anda dalam grup umum pun boleh. Terpulanglah. Terpulang kepada awak. Tapi mesti hantar. Seperti yang cikgu kata, ini bukan hukuman. Tidak. Saya just nak tahu. Adakah awak boleh menguasai atau tidak? Itu sahaja. Tidak ada niat lain. Jangan risau. You buat dan hantar saja. Betul. Saya tidak akan you hantar. Buat dan hantar. Nanti kalau tak boleh, kita fikirlah. Saya akan fikir cara lain. Apa cara yang boleh kita bantu anda untuk menguasai dengan lebih baik. Itu niat saya. So, jangan risau. Nanti saya makan rendah tak. Jangan risau. Buat, hantar saja. Boleh buat, buat. Tak boleh buat, tak boleh lah. Itu baru menunjukkan awak betul-betul tak faham. Dan saya tahu awak tak faham. So, kita nanti fikirlah cara untuk membantu. So, jangan risau, jangan takut dengan ujian seperti ini. Yang penting jawab dengan jujur. Boleh, boleh jawab. Tak boleh, tak boleh. Yang penting cuba sudah. Contohnya semalam, kan? Dan saya dapatilah memang ramai belum kuasai. So, saya akan buat sesuatu lah. Akan cuba tengok macam mana. Dan kalau boleh selepas Jun, buka sekolah Jun, kalau keadaan pandemik sudah okey, memang saya akan minta awak buat kelas tambahan seminggu sekali ke. Sebab terlalu banyak kita ketinggalan. Haraplah Jun itu, pada masa Jun itu, keadaan di Sibu sudah reda, kita boleh buat aktiviti kelas tambahan seperti itu. Itu harapan kita. Seminggu sekali 2 jam ke pun sudah bagus bagi saya. Banyak boleh kita buat sudah. Terutamanya 4 bestari sebab awak kelas yang baik yang di depan itu sepatutnya lebih baik lah. Jadi saya kena cuba fikirkan apa yang perlu saya buat lagi untuk membantu anda semua. Tapi ramai tidak masuk grup, tidak ikut Google Meet. Okay, ini soalan 3 dan 4. Saya bagi 5 minit lagi and then kita akan tamatkan ujian topikal dan kita sambung pembetulan semalam.
Okey, yang sudah siap boleh ambil gambar dan terus hantar kepada saya. Hantar ke dalam grup Telegram atau WhatsApp masing-masing. Hantar terus lah, ambil gambar, hantar terus. Sebab takut nanti kalau tangko nanti lupa. Lepas ini mungkin ada mata pelajaran lain ke kerja rumah lain ke, so mengibatkan kita lupa. So kalau boleh siap terus ambil terus hantar. Selesai lah kan? Okey. Okey dah, boys and girls. Dah? Selesai? Perlukan berapa masa lagi? 3 minit, 3 minit. Okey. Okey kita bagi 3 minit lagi 3 minit akhir. Lepas itu berhentilah. Ambil gambar dan hantar. Okey, jadi minggu depan kalau sekolah betul-betul tutup lagi, kita masih Google Meet lah. Jadi kita akan jumpa minggu depan pada hari Selasa lah. Sama seperti yang minggu ini Selasa. Isnin tak ada waktu saya. Dan saya akan beritahulah bila ambil nota di sekolah di pagar pondok pengawal keselamatan. Untuk bab 5 dan 6. Nota bab 5, bab 6 sekaligus saya bagi. Lepas itu ada satu set ujian saya akan bagi juga. Dan saya akan beritahu apa you perlu buat lah. Jadi kalau boleh datang ambil lah. Datang ambil. Kalau tidak boleh datang sekolah, beritahu saya jugalah kalau ramai ke. Mungkin di kawasan Sentosa saya boleh masuk. Kita tunggu di satu tempat, you keluar ambil lah. Boleh juga.
Sudah? Okey. Jadi saya rasa selesailah. Oh. Boleh ya? Okey. Sekarang saya bagi awak 1 atau 1 hingga 2 minit lah. Ambil gambar terus hantar. Ambil gambar terus hantar dalam masa 2 minit ini. 1 hingga 2 minit ini ya. Okey. Okey. Okey, jadi kepada yang sudah selesai, okey, sekarang buka kepada buku teks muka surat 23. Buku teks muka surat 23. Muka surat 23. Muka surat 23. Muka surat 23. Sudah? Bolehlah ha? Okey ya? So, awak keluarkan buku latihan. Sambung buku latihan di depan itulah ha. Muka surat depan-depan bukan di belakang-belakang, itu untuk ujian topikal kan. Depan, sambung ha. So, awak tulislah practice kendiri. Practice kendiri 1.1F. Muka surat 23. Tidak perlu saling soalan tentukan punca itu tak perlu saling. Terus pergi ke soalan 1A. Terus pergi 1A ya, macam itu. Sambil kita bincang, sambil awak jawab. Dan inilah ujian topikal. Saya ambil soalan dari sini semalam. Kalau you tengok balik, memang ada di antara inilah soalan yang saya ambil semalam. Jadi di samping kita buat pembetulan, itulah saya bincang semua soalan di sini ya. Semua soalan di sini. Dan minggu hadapan saya akan buat sekali lagi ujian tentang inilah. Jadi nanti harap anda boleh jawab dengan lebih baik lagi ya. Okey. So kita mula. Okey, soalan 1, tentukan punca bagi setiap persamaan kuadratik yang berikut dengan kaedah pemfaktoran. Kaedah pemfaktoran. Okey, so kita tengok soalan 1A. X kuasa 2 tolak 3x tolak 10 sama dengan sifar. Jadi ini anda boleh guna cara cross itu yang saya ada tunjuk sebelum ini. Okey, ataupun awak terus guna kalkulator pun boleh. Sebab ini sudah kita susun dalam bentuk am. X kuasa 2 tolak 3x tolak 10 sama dengan sifar, sudah susun dalam bentuk am. Pakai mana bentuk am? Bentuk am maksudnya sebelah kanan mesti kosong, sebelah kiri kuasa 2 di depan, x di tengah, nombor di belakang. Mesti macam ini susunan dia. Okey. Dan nilai A, apa nilai A? A ialah 1. Nombor di depan kuasa 2. 1 di sini tak ada nombor, maksudnya 1. Bukan kosong, 1. B B ialah negatif 3. C negatif 10. Negatif ini kena ikut. Negatif 3, negatif 10. Lepas itu awak pergi kalkulator awak. Anda tekan mod
ikon mod itu M-O-D-E ya, mod. Lepas itu tekan nombor 5, equation. EQN ialah equation, nombor 5. Lepas itu tekan nombor 3. Sebab dia kata AS kuasa 2 tambah BS tambah C sama dengan sifar, nombor 3. Lepas awal tekan 3, dia akan keluar satu baris ABC. Isikan A, B dan C yang saya sebut tadi. A ialah 1, lepas tekan 1, tekan sama dengan B ialah negatif 3. Lepas tekan negatif 3, tekan sama dengan, supaya nombor itu naik ke dalam petak lah. C negatif 10, tekan negatif 10, tekan sama dengan. Lepas itu tekan sekali lagi sama dengan. Okey, jawapan pertama 5. Jawapan kedua negatif 2. Negatif 2. Okey ya. Okey, lepas kita dapat dua jawapan itu, ini negatif 2 saya tulis dulu. Tak kisah mana satu dululah sebenarnya, sama. S sama dengan negatif 2, S sama dengan 5, ada dua jawapan di sini. Okey, so kita pindahkan jawapan yang kita ada ke kiri. Saya buat dari bawah ke atas, saya kostam balik sebab itu lebih senang. Okey, so negatif 2 pindah ke kiri menjadi tambah 2. So S tambah 2 sama dengan 0. Satu lagi, 5 pindah ke kiri, S tolak 5 sama dengan 0. Buat kurungan. Sebab 2 sama dengan 0, kita tulis satu kali saja. So, S tambah 5, kurungan pertama, S tolak 5, kurungan kedua, lepas itu sama dengan 0. Kalau tadi awal 5 dulu, S tolak 5 di depan, diikuti S tambah 2. Sama juga, 2 kurungan terbalik is okay, betul. Tapi kalau awak punya S tolak 5 di depan, maksudnya jawapan itu mesti S sama dengan 5 di depan lah. Dia mesti ikut lah. So ini cara dia, cara yang senang. Okay, so ini mula-mula kalau dia sudah bentuk am, kita buka 2 kurungan. Ingat lepas kita buat 2 kurungan, mesti sama dengan 0. Jangan biarkan tidak ada sama dengan 0, mesti ada sama dengan 0. Itu cara dia. Yang betul, langkah kerja yang betul. S tambah 2 kurungan, S tolak 5 kurungan sama dengan 0. Ataupun kurungan S tolak 5, kurungan S tambah 2 sama dengan 0. Pun boleh. Okey ya? So buat soalan 1A. Memang kita tak akan sempat bincang semua. Saya akan pilih beberapa, yang selebihnya nanti awak cuba sebagai kerja rumah hari ini sampai hari Isnin. Sebab banyak hari kan? Kita tak ada maths ini. Buatlah ini. Okey. Lepas itu B. B ini yang saya uji awak semalam kan? Ini jawapan dia. Memang ada beberapa pelajar boleh jawab lah. Tanya. Okey. Yang tak ada itu kita belajar. Okey. X kuasa 2 tolak 10S tambah 16 sama dengan sifar. Ini bentuk am juga sudah. Sudah bentuk am. Okey, so saya mula dari bawah sekali. So, awak tekan kalkulator mod 53. Mod 53. Okey, dia tanya, berapa A di sini? A ialah nombor di depan kuasa 2. Nombor di depan kuasa 2 di sini tak ada. Tak ada maksudnya 1. So, A itu 1. Tekan 1, tekan sama dengan. Sekarang dia tanya B pula. B ialah negatif 10. Negatif 10. Okey, tekan sama dengan. Lepas itu C ialah 16. 16. Tekan sama dengan. Dia akan keluar dua jawapan. X sama dengan 2. X sama dengan 8. Mana-mana satu dululah. Mana-mana satu dulu. Okey, lepas itu 2 pindah ke kiri. X tolak 2. 8 pindah ke kiri. X tolak 8. Okey. Gabung 2 kurungan. X tolak 2. X tolak 8 sama dengan 0. Ini jawapan semalam. So, 3 markah letak di mana? Markah pertama, awak boleh buat pemfaktoran ini. 1 markah. Markah kedua, jawapan S sama dengan 2. Markah ketiga, X sama dengan 8. So, jumlahnya 3 markah. Jumlahnya 3 markah. Itu cara B ya. Okey. Kalau guna cross, saya nampak ada banyak guna cross juga. Okey, bagus. Tapi masih belum betul lah cross itu. Ada pelajar yang positif, negatif itu dia salah. Positif, negatif itu dia salah. Okey, lepas itu ialah C. C ya. 3X kuasa 2 tolak 5S tambah 2 sama dengan sifar.
Jadi ini ya, saya mula dari langkah akhir dulu naik atas. Okey, so di sini guna kalkulator A itu ialah 3 mod 53. So nilai A ialah 3, B ialah negatif 5 untuk B, C ialah 2, 2. Okey, jadi tekan sama dengan, dia akan keluar jawapan pertama 1, satu lagi jawapan 2/3. Okey, masuk pindah ke kiri S tolak 1, pindah ke kiri S tolak 2/3. Tapi kita tidak mau pecahan di dalam kurungan. So yang penyebut itu tarik ke depan X menjadi 3X. Penyebut yang nilai nombor bawah itu tarik ke depan X menjadi 3X. Lepas itu pindah ke kiri menjadi tolak. 3X tolak 2 sama dengan 0. Dan dua-dua ini masuk dalam kurungan. Kurungan S tolak 1, kurungan 3S tolak 2, samakan dengan 0. Itu jawapan dia. Itu jawapannya. Okey salin dulu. So minggu depan apabila uji sekali lagi, saya akan pilih lagi soalan dari sinilah. Tapi tidak sama dengan kemarin. Mungkin saya pilih soalan lain. So buat ulang kaji lah juga. Saya nak tengok ada ke perubahan berlaku. Terutamanya langkah kerja, saya nak tengok langkah kerja itu mesti tersusun. Seperti macam saya inilah. Langkah kerja itu penting. Langkah kerja itu penting. Okey, kemudian kita pergi ke D. Untuk soalan D ni, adik-adik semua, soalan D ni, dia macam ini ya. Kalau kita tengok soalan 2X kuasa 2 tambah 8X tolak 24 sama dengan sifar, 2, 8, 24. Ketiga-tiga nombor ini nombor genap. Maksudnya dia boleh dipermudahkan lagi. So kita cuba permudahkan. Permudahkan dulu. So bagaimana nak permudahkan? Saya bahagi 2 di sini. Bahagi 2. Bahagi 2. Okey So bahagi 2 saya dapat X kuasa 2 tambah 4S tolak 12 sama dengan 0. Semua bahagi 2. 2 bahagi 2, 8 bahagi 2, 24 bahagi 2. Semua bahagi 2. Kalau boleh mudah, kita mudahkan dulu sebelum kita mula pemfaktoran. Sampai kita ini guna kalkulator. A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan negatif 12. So kita akan dapat dua jawapan kalkulator. X sama dengan 2, X sama dengan negatif 6. Okey, 2 pindah kiri, S tolak 2. Negatif 6 pindah kiri, S tambah 6. Masuk kurungan, S tolak 2. Kurungan, S tambah 6 sama dengan 0. So itu D ya. Itu D. Okey. Lepas itu E dan F itu awak jawab nanti ya. E dan F E dan F. Itu awak jawab nanti. Kita pergi ke G. Kita pergi ke G. Okey, kita pergi ke G ya. Okey, G. G ini ada negatif di depan kuasa 2. Kalau ada negatif di depan kuasa 2, kita tak nak. Okey, jadi kita buat macam ini. Okey, so kita hapuskan negatif. So kalau negatif di depan jadi positif, yang tengah-tengah negatif pun jadi positif. Tapi yang positif di belakang jadi negatif. Dia terbaliklah, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Tukar semua. Sebab kuasa 2 ini, depan kuasa 2 tidak mau ada negatif. Itu maksud saya.
So dia akan menjadi 3x kuasa 2 tambah S tolak 14 sama dengan kosong. Lepas itu baru buka dua kurungan. Ingat dua kurungan itu mesti sama dengan kosong di belakang dia. Dan kita guna cara tadi lah. Okey, sawat sambung. Okey, yang saya nak bincang lagi ialah H. Ini soalan semalam yang kita buat dalam ujian topikal itu. Ramai buat seperti yang saya nampak itu ada pelajar buat dalam kurungan X tolak kosong lah. Ingat dah, kita tidak ada kurungan X tolak kosong. Kalau kosong maksudnya dia macam ini. Langkah pertama kita faktorkan. Kalau kita tengok di sini S kuasa 2 tolak 5S sama dengan kosong. Dia tidak ada nombor pun kan. Kebetulan kedua-dua ini ada X. So saya faktorkan X terus. So X di luar, lepas itu kurungan. X lagi di dalam. S tara X, S kuasa 2 kan. Kemudian tolak 5. 5 tara S, 5S. Itu maksud dia. So maksudnya S ini individu lah. Individu. Tidak ada tolak tambah. Ini dikira kurungan juga tapi kita tak perlu buat kurungan. So S ini sama seperti cara sebelum. S ini ialah kosong lah. S sama dengan kosong. Kemudian kurungan dalam itu S tolak 5 sama dengan kosong juga. Jadi tolak 5 pindah kanan 5. 5, so dua jawapan. S sama dengan kosong, S sama dengan 5. Saya tahu ada pelajar memang buat jawapan betul. Tapi langkah kerja dia tak betul. Langkah kerja. Ini cara langkah kerja dia. Okay? Alright. Boleh ya? Okay. F, HI ya. I. Okay, kita tengok I. Mungkin minggu depan kalau uji sekali lagi saya akan ambil I lah. Okey, I ini S kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Ini tidak sama dengan H ya. Dia beri nombor pula. Tapi tengah-tengah itu S tak ada. Jadi ini adalah guna teknik pengembangan itu. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. 1 tambah 1 tolak. Okey. 1 tambah 1 tolak. Anda juga boleh guna kalkulator. A ialah 1, B tak ada, kosong lah. C negatif 4. Jadi awak akan dapat dua jawapan. X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2. Naik atas, X tolak 2, X tambah 2 sama dengan kosong. Pun boleh ya. Itu pun boleh ya. Guna ini saja pun boleh sudahlah. Cukup sudah. Kalau awak tidak boleh buat langkah yang pertama macam saya. Boleh buat mula dari sini ya. Awak boleh guna kalkulator. Key in A ialah 1, C ialah negatif 4. Jawapan ada 2. 1 ialah 2, 1 ialah negatif 2. Masuk balik dalam kurungan. S tolak 2, S tambah 2 sama dengan kosong. Itu ialah I. Okey. Lepas itu kita pergi ke soalan 2. Sikit lagi ya. Soalan 2 kita akan cuba jawab beberapa. Yang lain itu kerja rumah awak dah. So soalan 1 itu, soalan yang saya tak bincang itu kerja rumah awak dah. Contohnya D, E, F. Itu G. Itu kerja rumah awak lah. Sambung buat semua. Buat semua soalan 1 dan 2 di sini. Soalan yang tak bincang itu jawapan. Kerja rumah. Okey, soalan nombor 2A ya. Okey. So soalan nombor 2 ini kita perlu tulis dulu persamaan kuadratik dalam bentuk am. Kalau kita tengok soalan 2 memang belum lagi dalam bentuk am. So bagaimana nak dalam bentuk am? Okey, so contohnya soalan A, kita ada kurungan kan? So kita buka kurungan dulu. Buka kurungan dahulu. M kurungan M tambah 2 maksudnya M masuk, tara masuklah M tara M, M kuasa 2. Okey, tambah M tara 2, 2M. Samakan dengan 3 di kanan. Buka kurungan. Kurungan sudah hilang. Lepas itu pindah 3 ke kiri. Sebab kita nak sebelah kanan itu kosong. Sebab bentuk am mesti sebelah kanan kosong. So M kuasa 2 tambah 2M. Okey, 3 pindah ke kiri, tolak 3. Sama dengan kosong. Lepas itu buka 2 kurungan. Sama dengan kosong. Okey, sampai sini kalau you tidak boleh buat pemfaktoran, kita boleh lompat dulu ke langkah akhir dulu. You luangkan 2 baris. Kemudian pergi ke langkah akhir. Okey, gunakan kalkulator mod 53. Masukkan A ialah 1, B ialah 2, C ialah negatif 3. Okey, jawapan akan keluar. Jawapan pertama 1, jawapan kedua negatif 3.
Mana-mana dululah. Okey, masuk dalam kurungan M tolak 1, M tambah 3 sama dengan kosong. Dapatlah kita. So, di sini soalan ini ya, macam ini memang 4 markah. Sebab markah pertama ialah menuliskan persamaan kuadratik dalam bentuk am. Bentuk am. Oh. Inilah dia soalan B. Soalan B ialah ujian topikal semalam. Saya rasa saya hanya ubah pemboleh ubah P kepada X. P kepada X. Okey, so ini dia. 3P darab 11, 33P. Okey, tolak. Darab lagi 3P darab 2P. 3 darab 2, 6. P darab P, P kuasa 2. Sama dengan 15. Okey, satu lagi perkara. Awak kena ingat pemboleh ubah yang digunakan mesti ikut soalan. Sebab semalam itu saya ada nampak dia punya pemboleh ubah ialah H. Tapi buat-buat sampai akhir dia jadi X. Itu salah sebab sudah lain pemboleh ubah. Kalau H dari awal sampai akhir H. Kalau X dari awal sampai akhir X. Ingat ini ya. Okey. Dan lepas itu kita susun negatif 6P kuasa 2 mesti di depan. Tambah 33P di tengah. 15 di kanan itu pindah ke kiri. Tolak 15. Sama dengan kosong. Ada negatif di depan kuasa 2. So, kita kena tukar. So, menjadi positif. Tengah-tengah positif jadi negatif. Belakang negatif 15 jadi positif 15. Lepas itu kita tengok 6, 33, 15. Boleh kita mudahkan lagi. Bahagi dengan 3. So, menjadi 2P kuasa 2 tolak 11P tambah 5 sama dengan kosong. Kebetulan semua boleh bahagi 3. So, bahagi 3 lah. Lepas itu baru kita fatuk. Guna kalkulator. Guna kalkulator. Guna kalkulator. Okey, untuk C ini, untuk C ya, kita tidak mau ada pecahan. Contohnya 1/2 ini, ganggu kita kan. So, kita cuba buang pecahan. Tapi jangan buang macam itu saja. Kita kena lakukan sesuatu. Iaitu kita darab 2. Darab 2. Semua darab 2. 1/2 darab 2, 12 darab 2, Y darab 2. Semua darab 2. 1/2 darab 2, hapus pecahan. Dia tinggal Y kuasa 2 saja. 12 darab 2, 24. Y darab 2, 2Y. Susun balik. Y kuasa 2, tolak 2Y pindah balik ke kiri. Tambah 2Y. 24 pindah balik ke kiri. Tolak 24 sama dengan kosong. Lepas itu boleh faktor seperti biasalah. Tapi ini Y ya. Y. Okey. Bolehkah semua? Halo? Boleh. Boleh? Cikgu. Okey. Jadi pagi ini cikgu hanya bincang sampai C lah. A, B, C ya. D, E, F, G, H, I. Awak buat sebagai kerja rumah. Sebagai kerja rumah. So, siapkan latihan 1.1F. Minggu depan hari Selasa pada permulaan itu kita ataupun cikgu akan bincang semua. Lepas itu baru buat ujian topikal. Memang akan ada ujian topikal lagi ya. Okey, ujian topikal 3. Saya beritahu awak dulu ujian sekejap. Tidak, kita buat balik ujian topikal 1 yang macam semalam. Yang macam semalam. Pada permulaan hari Selasa itu saya akan habiskan latihan 1.1F, itu lepas itu buat ujian topikal bab 1. Pemfaktoran lagi ya, sebab belum kuasai. Okey. Bab 2 tengok, kalau belum kuasai nanti lepas kita bincang kita buat lagi. Macam itulah. Okey, macam itu. Okey, jangan lupa tolong ambil gambar ujian topikal 2 tadi. Hantar. Hantar. Jadi lepas hantar kita ada lagi 15 minit lagi ya. So, buat latihan 1.1F. Minta tolong buat 1.1F. Kalau ada masalah, boleh tanya. Dan kita akan bincang semua jawapan pada hari Selasa minggu depan. Saya rasa latihan saya tidak banyak. Dan kepada pelajar yang mampu, yang sudah buat semua, you nak buat dalam hujung minggu ini, boleh juga, apa dia? Buku kerja. Buku kerja mula buat dari bab 1 hingga bab 4. Memang kena buat. Tapi kita tak ada masa nak bincang satu-satu. So, awak boleh buat. Buat dalam itu.
Okey ya. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Seperti yang cikgu janjikan, kita tidak mahu sampai 1.5 jam dia mungkin makan data awak lah. So 3 waktu itu kita berhenti di sini. Sekejap berhenti di sini. Awak boleh mula left group lepas ini. Jangan lupa ambil